dan meninggal dunia mati syahid. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Allah heran, dia guna perkataan tu. Heran dengan sifat Allah lah. Kan? Dia heran macam dia lah. Macam kita. Tapi dia menggunakan perkataan ta'adud dengan orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang bangun tahajud pada waktu malam. Tapi yang saya nak tekankan, kelebihan orang yang mati syahid. Namun tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran juga, di dalam surah At-Taubah, surah yang 9 ayat 122, Allah Subhanahu, kita sebutkan tadi, orang yang ke medan perang, orang yang berjihad fi sabilillah ni hebat kedudukan itu, terutama bila dia mati, bila dia syahid, mempertahankan agama Allah. Hebat ajaran dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebat kedudukan dia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan satu golongan manusia. Disebut wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Allah kemukakan mengapa kesemua orang-orang mukmin ini pergi keluar berperang. Tadi kita kata orang yang berperang di jalan Allah hebat kedudukannya kan. Tapi di sini Allah mempertikaikan mengapa semua keluar. Dan dia bagi pengecualian kepada satu golongan manusia. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada bagi setiap golongan ini ta'ifah, satu kumpulan manusia? Apa yang dia orang buat? Liyatafaqahu fid-din. Mereka belajar tentang agama. Jadi walaupun kita kata tadi hebat orang yang berperang di jalan Allah dan akhirnya syahid, tetapi Allah Subhanahu wa taala sehebat-hebat perkara itu, dia bagi pengecualian juga kepada orang yang menuntut ilmu, menunjukkan bahawa dalam Islam ini menuntut ilmu agama ini satu benda yang sangat penting. Sehingga Allah bagi pengecualian kepada orang yang pergi berperang, sebahagian daripada duduk di belakang, tinggal di belakang. Kenapa? Dia tafaqahu fid din. Belajar tentang agama. Jadi itu salah satu di dalam Al-Quran Karim menunjukkan peri pentingnya ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita sebut manhaj penerimaan ilmu, kita bukan sebut satu benda teori. Kadang-kadang orang dia sensitif dengan perkataan manhaj ni, metodologi ni. Dia kata dia, ustaz, teori je no. Apa yang kita sebut itu telah didalui oleh para ulama. Seperti kita bincang, para ulama hadis, para ulama yang berbincangkan berkenaan dengan akidah di dalam Al-Quran dan di sunnah Nabi SAW. Dan kita mengikut jalan itu. Kata apa dan itu lebih kurang mukadimah kita pada malam ini. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khair." Dan kita bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendakkan kebaikan pada dia, dia akan buat yufaqih fi. Dia akan bagi kefahaman agama. Tapi kefahaman agama dalam Islam, dia bukan macam setengah golongan percaya dia terima ilmu laduni, duduk seorang-seorang di rumah minta ilmu turun. No. Dalam Islam, belajar agama kena usaha. Dan kita telah belajar berkenaan dengan usaha beberapa orang ulama hadis, macam mana mereka bersusah payah. Sehingga kan dalam, kalau kita belajar betul-betul berkenaan hadis ni, ada satu tajuk dalam pengajian hadis ni adalah Rihlah fi Talabil Hadis, berkenaan dengan pengembaraan para ulama hadis. Bermula daripada zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka mengembara, memastikan kesahihan sesuatu hadis. Sebab selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat buat apa? Ada beberapa orang yang makam tubuh mereka ada di Madinah. Tak ramai. Kebanyakan keluar daripada Madinah. Kan? Kalau Bilal dia ke mana? Kalau Bilal ke Syam. Dia ke Syam. Sehingga ada cerita bila satu ketika dia rindu kenangkan masa dia bersama-sama dengan Rasulullah, masa mereka bersama-sama dengan Rasulullah, dia balik ke Madinah. Sebenarnya dia ke Syam.
Orang di Madinah dia tengok Bilal balik, teringat zaman bersama-sama dengan Rasulullah. So Bilal melakukan azan. Maknanya Bilal dia tidak menetap di Madinah. Dia keluar. Kebanyakan sahabat keluar. Keluar kerana apa? Menyampaikan Islam. Tapi bila menyampaikan Islam dah keluar, orang yang tinggal di Madinah, bila orang sampaikan satu-satu hadis, sebab zaman kita belajar zaman Abu Bakar, bila orang menyampaikan hadis kena buat apa? Dia kena adakan saksi. Jadi kena mengembara jauh. Pergi jumpa orang sahabat yang dah mengembara jauh, pergi jumpa. Pada hari sekian-sekian Rasulullah bersabda begini. Tanya, betul ke? Dan dia ni kata, ya, aku berada bersama-sama dengan Abu Hurairah pada masa itu, contohlah. Dan dia berbalik. Semata-mata kenapa? Nak tahu satu hadis, nak pastikan satu hadis daripada Nabi SAW. Usaha. Jadi ilmu dalam Islam bukan duduk dalam rumah, lepas turun. Duduk seorang-seorang kita fikir, tidak belajar. Dan belajar memerlukan usaha. Selalu pernah sebut sini kan, orang Melayu bila nak belajar, saya cikgu biasa dengan seorang jampi air. Dia tengok kita lah, dia nampak dia ustaz gitu kan. Seorang jampi air lah, dekat SPM, PMR kan. Dia bagi dia mudah lah. Bagi dia mudah lah. Kita yang dah tahu sikit-sikit ni, kita cuba nasihatkan. Pakcik. Nak belajar ni, nak berjaya dalam belajar ni, kalau sekadar dengan air je, senang. Senang. Tetapi belajar ni memerlukan usaha. Dia bukan dengan air. Sebab tu Rasulullah SAW bila perang Badar ditawan orang-orang musyrik daripada Mekah, apa yang dibuat sebelum ditebus? Mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Dia tak kata tak apa, aku bagi orang Islam, anak orang Islam bagi minum air, dia pandai. Jadi itu satu, perlu kesungguhan untuk kita menuntut ilmu. Nah, tuan-tuan dan puan, bila kita membincangkan berkenaan dengan perkara ini, manusia ni dia ada beberapa kategori. Secara umum lah, banyak lagi sebenarnya. Tapi secara umumnya ada beberapa kategori. Pertama, manusia ada kemampuan akal dan kemampuan mendalami ilmu. Dan dari taufik Allah menjadilah dia orang yang ada kemampuan akal dan kemampuan mendalami ilmu. Ini semua para ulama. Kemampuan akal ada dan kemampuan mendalami ilmu. Dan yang kedua, ada kemampuan akal tapi tidak menjadi orang alim. Ini kebanyakan kita lah. Kebanyakan kita, insya-Allah saya harap kita di sini dan tuan-tuan dan puan, saya percaya kebanyakan tuan-tuan dan puan memang ada kemampuan akal. Bukan kebanyakan, kesemua tuan-tuan dan puan ada kemampuan akal. Tetapi kita tidak menjadi orang alim. Tetapi mudah memahami apabila diterangkan sesuatu fakta. Kita belum mengajar kan? Kita belum mengajar di tempat yang sebegini. Orang mudah terima sebab apa? Sebab dia mudah memahami apabila diterangkan fakta. Bila kita cerita berkenaan dengan hadis, macam mana ditentukan hadis itu sahih, sanad dia begini, matan dia begini, orang-orang yang ada kemampuan akal di tuan-tuan dan puan mudah faham. Cuma kalau saya cerita di kampung, gaya tu kurang sikit. Kita mungkin tak detail sangatlah. Ya, tapi orang yang ada kemampuan akal, tuan-tuan dan puan, ada master